Di bawah Kerajaan Persatuan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkonsepkan Malaysia Madani, TVET tidak lagi dipandang sebagai satu program pengajian kelas kedua, yang mana dengan adanya dana-dana yang diperuntukkan serta insentif-insentif yang diberikan, maka program pengajian TVET telah dibentuk ataupun telah digubal sebaik mungkin agar dapat memenuhi keperluan tenaga kerja Malaysia pada hari ini. Assalamualaikum semua. Kini saya berada di UPSI di Tanjung Malim dan bersama saya sebelah saya adalah Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Teknikal dan Vocasional Dr. Suryani binti Muhammad, juga merupakan pesyarat TVET ya. Ya. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang Dr. Suryani sebagai tenaga pengajar di sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Muhammad, merupakan salah seorang tenaga pengajar di Fakulti Teknikal Vocasional. Telah berkhidmat selama 12 tahun di UPSI dan kepakaran saya adalah dalam bidang pedagogi, Technical Vocational dan juga penyediaan makanan. Okey, jadilah kita nak tanya sedikit kepada Dr. Suryani lah kan, sepanjang menjadi pesyarat di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational, apakah TVET ini semakin mendapat nasib yang baik ataupun bagaimana itu Doktor? Okey, saya melihat perkembangan TVET ni dari masa ke semasa semakin mendapat sambutan dalam kalangan ibu bapa lah, ya, dengan adanya college vocational dan juga institusi pengajian yang lain, dan kami melihat sambutan terhadap program-program yang kita tawarkan di UPSI memang mendapat sambutan daripada pemohon-pemohon ataupun warga-warga Malaysia, yang mana setiap tahun permintaan untuk mengikuti program pengajian di sini amat menggalakkan. Okay. Jadi apa proses, maksud saya apa perbezaan TVET dulu dan TVET sekarang ni Doktor? Kalau kita lihat dulu lebih fokus kepada program latihan dan juga pendidikan teknikal vocational. Namun pada hari ini dia punya program latihan pendidikan teknikal dan vocational itu lebih menyeluruh, yang mana kita melibatkan industri dan juga pihak-pihak luar untuk sama-sama membina kurikulum dan juga terlibat dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya di UPSI yang terkini kita ada kerjasama dengan industri dan kita telah memperkenalkan satu program, iaitu program Bubbles, yang mana melibatkan industri Gong Studio melatih pelajar-pelajar kita kemahiran memotong rambut, dan juga kemahiran ini telah kita serapkan sekalikan dengan penjanaan, dan kita memberi perkhidmatan ini kepada warga UPSI dan juga warga komuniti dan sekitarnya. Kita juga ada kafe, iaitu kita panggil Food Republic, yang mana kafe ini telah diuruskan oleh staf dan dibantu oleh pelajar-pelajar yang kita buka kepada skim latihan, skim pelajar bekerja. Yang ini beri peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk mencari ataupun menambah wang pocket money dia lah. Dan jika tak ada kelas, dia boleh membuat kerja part time. Di situ kita juga, selain daripada kita beri peluang dia untuk mendapatkan wang tambahan, juga memberikan dia kemahiran dalam penyediaan makanan. Bagus tu. Okey, jadi seterusnya kan soalan saya adalah bagaimana sambutan ibu bapa yang menggalakkan anak-anak mereka untuk menyertai dan mendalami TVET itu. Bagaimana itu Doktor? Saya melihat sambutan sangat menggalakkan sebab ada program-program tertentu queue untuk memasuki bidang-bidang contoh kulineri sangat ramai. Untuk institusi tertentulah yang saya dapat info daripada rakan-rakan, contoh college community yang politeknik,
Untuk memasuki program ini mereka perlu queue dan juga persaingan yang hebat antara calon-calon yang nak mengikuti program yang ditawarkan. Okey, salah satu inisiatif Kerajaan Menerusi Malaysia Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia pernah mencadangkan supaya JLC dan swasta misalnya melatih orang muda menguasai TVET. Jadi bagaimana respon doktor terhadap kepimpinan Malaysia Madani kini? Okey, di bawah kepimpinan Kerajaan Perbantuan, iaitu kita punya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya melihat inisiatif ataupun pelibatan JLC dan juga pihak swasta dalam program TVET ini amat menggalakkan apabila kita melihat sekarang ni banyak industri yang terlibat dalam, macam yang saya katakan tadi, pembentukan kurikulum dan juga latihan-latihan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti program TVET. Yang mana pelajar-pelajar ini boleh menjalankan internship ataupun latihan industri di organisasi mereka, dan juga mereka juga datang ke universiti untuk menjalankan program-program tertentu ataupun projek-projek tertentu, berkongsi maklumat dan juga kemahiran dengan pelajar-pelajar kami. Okey, soalan seterusnya lah. Pada pandangan Dr. Suryani sendirilah kan, mampukah inisiatif ini memberi impak atau menarik lebih ramai generasi muda di luar sana untuk mendalami TVET? Okey, kita lihat negara kita selain daripada menggunakan tenaga kerja kita sendiri, kita juga ada menggunakan tenaga kerja daripada luar, contoh negara-negara luar. Dengan adanya program-program TVET, secara tidak langsung kita akan menghasilkan modal insan yang mempunyai kemahiran yang tinggi. Selain daripada kemahiran, begitu juga dengan pengetahuan. Jadi secara tak langsung kita tidak lagilah bergantung kepada tenaga kerja luar, malah kita menggunakan secara optimum tenaga kerja rakyat kita yang mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan yang tinggi dalam bidang-bidang tertentu. Dan saya melihat program TVET ini semakin hari semakin mendapat sambutan, ya, kerana kita menawarkan selain daripada kita memberi latihan dalam pengetahuan dan juga kemahiran, seterusnya kita memberi program-program ini dengan gabung jalin ataupun kerjasama dengan industri. Secara tak langsung dia memberi latihan dan peluang pekerjaan kepada warga muda. Dan soalan seterusnya lah kan, doktor, mungkin doktor sendiri boleh menerangkan kepada orang luar di sana, apakah program yang terdapat di UPSI untuk program TVET? Okey, di UPSI, di Fakulti Teknikal Vocational, kita ada 4 program, iaitu Ijazah Sarjana Muda, Pendidikan Sains Pertanian, Ijazah Sarjana Muda, Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Reka Bentuk dan Teknologi, dan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Reka Cipta. Yang mana keempat-empat program ini akan menghasilkan tenaga kerja sebagai pengajar kepada program-program TVET lah. Okey. Dan dalam macam program saya sendiri yang saya mengajar ni, pendidikan saya, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains Rumah Tangga, kebanyakannya menghasilkan tenaga kerja sebagai guru di kolej-kolej vocational ataupun institusi latihan teknikal dan vocational yang lainnya dalam bidang hospitality, kecantikan, fashion, ya. Dan mereka ini selain daripada mempunyai kemahiran dalam TVET, mereka juga ada ilmu dan kemahiran dalam pengajaran dan pedagogi. Okey, apa yang silibus paling sesuai untuk masa kini? Dan masa akan datang lah. Okey, sebenarnya apabila kita merancang kurikulum, setiap 4 tahun kita akan buat penambahbaikan ataupun kita buat semakan kurikulum. Semakan kurikulum ini bukan saja di peringkat
tenaga pengajar UPSI saja yang membuat penambahbaikan tersebut. Malah kita melibatkan pihak industri untuk datang memberi pendapat dan juga memberi input adakah kandungan-kandungan kursus yang kita berikan itu selari dengan kehendak industri di luar sana. Jadi saya melihat apabila berlaku semakan itu, maksudnya konten-konten yang kita dah tambah baik itu mengikut kehendak industri dan juga secara tak langsung apa yang kita lahirkan, tenaga-tenaga pengajar kita, dia ilmu yang dia ada sesuai dengan kehendak industri untuk dia memberi dan juga mengajar kepada institusi yang dia akan attach setelah bekerja nantilah. Dalam belanjawan 2023, Datuk Sri Anwar Ibrahim, dia ada mengatakan untuk peruntukan dana yang diberikan kepada TVET. Jadi bagaimana pihak UPSI sendiri untuk menerima dan menyalurkan dana tersebut? Okey, berkenaan dengan dana-dana yang kami telah terima, kita ada terima tentang dana berkaitan untuk melaksanakan proses PMP kami, dan juga banyak adalah juga dana-dana yang melibatkan program-program yang melibatkan dengan komuniti, dan saya melihat dana-dana ini kita perlukan untuk kelangsungan kita lah, kelestarian program-program dan juga melibatkan komuniti dalam program-program yang kita akan jalankan, yang mana pembelajaran itu bukan sahaja berlaku dalam kelas tapi projek-projek yang melibatkan komuniti, kerjasama dengan komuniti, memupuk kemahiran insaniah pelajar. Di situ pelajar akan belajar bagaimana nak berkomunikasi, bagaimana nak menerapkan dia punya leadership, bagaimana untuk nak menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Dan dengan dana-dana yang disalurkan ini menjadikan pelajar-pelajar kita di UPSI menjadi insan yang menjadi modal insan yang berkebolehan dari segi fizik, dari segi kemahiran, pengetahuan dan juga kemahiran insaniah yang sangat mantap. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan banyak-banyak untuk Dr. Suriani 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 kerana menjawab persoalan-persoalan kita, dan kita ucapkan semoga berjaya untuk TVET punya program. Dan kita melihat juga banyak sebenarnya program TVET daripada UPSI yang boleh menjana pendapatan dan juga memberikan kelestarian kepada pelajar-pelajar di luar sana kan. Jadi kita mengharapkan supaya UPSI semoga terus berjaya. Okey, terima kasih. Sama. Kita juga membincangkan soal TVET. Untuk maklumat saudara, peruntukan untuk TVET ini mengikut belanjawan tahun lalu adalah 6.7 bilion ringgit. Dia merangkumi pelbagai kementerian, jabatan, agensi, 500 institut kemahiran latihan awam ILKA dengan pelatih atau pelajar sekitar 250,000 orang. Di bawah banyak kementerian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kemajuan Desa di Wilayah, Kementerian Belia, Kementerian Sumber Manusia, Giat Mara, IKM, UNIKL dan lain-lain. Jadi oleh demikian saya mengusulkan supaya ada langkah segera. Kita dah ada kajian, kita ada jawatankuasa, langkah segera untuk memastikan anak-anak ini dilatih dan mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang munasabah. Maka kita cadangkan umpamanya, kita ada TVET atau Institut Latihan di Pengerang. Maka kita akan minta diambil alih oleh Petronas untuk melatih, mengurus dan menggunakan kepakaran memenuhi keperluan Petronas. Kita ada di RB Highcom di Pekan. Maka
bidang automobil dan yang berkaitan itu boleh mengambil alih dan menjalankan. Saya bincang umpamanya dengan pihak Sunway, dia boleh ambil di Ipoh untuk memberi kegiatan dia, atau Berjaya untuk bahagian perhotelan dan pelancongan, ataupun perkhidmatan umumnya. Kita ada kelompok daripada syarikat perniagaan Syed Mokhtar umpamanya, dia akan ambil sebahagian. Ini rencana yang sebahagiannya. Selainnya itu, jawatankuasa Kabinet difungsikan oleh TPM Datuk Seri Zahid akan mengenal pasti langkah-langkah tambahan, tetapi semuanya untuk mengenal pasti syarikat swasta yang boleh bantu sebahagian, kalau tidak sepenuhnya, TVET dan juga Institut Latihan dan Kiat Mara dan lain-lain